أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Seperti biasa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Mu'adzin yang memanggil kita, mengajak kita untuk bertakbir, mengangkat tangan, mengajak kita untuk melangkahkan kaki. Kita lihat dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan on that day, dari kiamat, lidah ini tidak lagi berkata-kata, tapi sudah terkunci. Apa yang akan berkata? Tangan inilah, tangan yang dihadapkan ke arah kiblat ini, yang akan bersaksi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ayat ini kalau dapat kita bacakan di mana-mana saja, dan kita ingatkan semua insan bahawa tak ada apa yang kita miliki. Tangan ini milik Allah. Kerana itu on that day, kata Allah, hari ini nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka daripada dapat berkata-kata, daripada dapat memutarbelitkan kata-kata. Wa tukallimuna aydihim, dan kami berikan kepada tangan-tangan mereka untuk berkata, saksi. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka bersaksi, bima kanu yaksibun, dan apa yang telah mereka lakukan. Jadi mudah-mudahan, mungkin kita ada terhinggap virus malas, apatah lagi letih menengok Brazil, katakan contoh, saya tak menuduh. Jadi kita ingat ini, tangan ini akan bersaksi untuk kita survive nantinya. Jadi marilah sama-sama kita angkat tangan ini, hayunkan kaki menuju ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita nanti, ini survival kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya Tuan Imam, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat solat di belakang imam. Sebelum tiba masa, saya, tuan-tuan dan puan-puan, akan diletakkan jenazah kita di hadapan imam, untuk kemudiannya diiringi dengan 4 kali takbir, dan kemudian kita kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebelum tiba waktu itu, marilah sama-sama kita mohon, berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan taufik dan hidayah, kekuatan dan petunjuk untuk dapat, khusus dalam hal ini, kita solat di belakang imam. Seterusnya, mengurusi ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mujahidin, muslimin muslimat, ayahanda dan bonda, kekanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jumpa di penghujung bulan yang ke-8, bulan Sya'ban tahun 1435 Hijri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati ibadah kita, dan mudah-mudahan kita telah membuat persiapan yang begitu rapi untuk kita menyambut datangan Ramadan Al-Mubarak. Artinya, kalau surat khabar tidak bercerita tentang Ramadan, the preparation, ni mass media bercakap tentang, mengulas tentang bola,
maka menjadi kerja kita untuk remind each other, anak-anak kita, anak-anak cucu kita, bahkan seluruh umat Islam. Marilah kita bersiap sedia untuk menyambut kedatangan tetamu yang didatangkan khas oleh Allah Azza wa Jalla setahun sekali, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Sementara kita nanti kedatangan Ramadan Al-Mubarak, insyaAllah kita sambung siri-siri perbincangan berkenaan dengan kemu'jizatan Al-Quranul Karim yang jumlah ayatnya 6,236 ayat. Kalau kita lihat kemu'jizatan Al-Quran itu bukan saja pada setiap ayat, bermula dari Bismillahirrahmanirrahim sehinggalah minal jinnati wan nas, kesemuanya itu mengandungi kemu'jizatan, mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut power Allah Subhanahu wa taala itu, dia senantiasa menunjukkan bahawa dia itu Maha Esa. Dia senantiasa menunjukkan bahawa dia itu Maha Pencipta. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan dia Maha Berkuasa. Sehinggalah bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada dalam keadaan desperate, kita sangat perlu kepada bantuan, maka Allah menjanjikan bantuan itu dalam keadaan serta-merta, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman yujibul muttarra idza da'a, amman yujibul muttarra idza da'a, kata Allah, siapa, adakah siapa yang boleh memberikan pertolongan kepada al-muttarra, iaitu orang yang desperate, dia sangat berhajat pada bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Apabila idza da'a, apabila dia berdoa, tidak ada melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Fir'aun yang derhaka itu sendiri pun, bila dia berada dalam keadaan yang sangat desperate, apa dia kata? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Allah menjelaskan iman yang dalam keadaan sudah terjepit, yang ini tidak diterima. Tapi Allah nak menceritakan kepada kita, siapa lagi yang boleh memberikan bantuan selain dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi kita nak sebut bahawa setiap ayat, bahkan bukan saja pada setiap ayat, bahkan pada setiap perkataan dalam Al-Quran itu mengandungi kemu'jizat yang membuktikan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama membuktikan ucapan kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam yang berada di dalam perut ikan Nun, jauh di dasar lautan sana, mohon kepada Allah Azza wa Jalla, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sudah berapa kali kan sejak daripada hari baru ni, sejak daripada maghrib kemarin sampai ke saat ini, berapa kali kita sudah menyebutkan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tapi kita perlu berasa beruntung kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menghantarkan kita seperti Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam. Maka kerana itu di tikar-tikar sejadah pada tempat-tempat sujud kita, marilah kita sama-sama mengulangi ucapan Yunus ibnu Matta, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kerana kita harapkan bersempena dengan Ramadan ini, Ramadan itu menjanjikan apa? Rahmah, maghfirah dan itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Kalau kita tidak boleh menghitung sudah berapa banyak kesilapan, keterlanjuran yang kita buat, maka mudah-mudahan pengajaran daripada ucapan yang dibaca, zikir yang dibaca, tahlil yang dibaca oleh Yunus ibn Matta, la ilaha illa ant
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu memberikan panduan, bimbingan dan peringatan pada kita. Kalau insan sehebat Yunus ibn Matta itu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, who am I, siapa saya untuk tidak menyebutkannya. Jadi insyaAllah terlihat kali ini kita agak ringkas perbincangan kita selepas kita bincangkan berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun kita tidak dapat nak simpulkan di mana Ya'juj dan Ma'juj itu berada, sama macam kita tertanya-tanya mana pergi kapal Tobak, MH370 ada ke tak ada. Lu kasih tahu lah ada ke tak ada. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ni bukan soal ada ke tak ada, dia memang ada, dan belum lagi masanya untuk Allah Subhanahu wa taala mengizinkan manusia untuk detect di mana mereka berada. Ya begitu. Jadi insya-Allah nanti akan kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan berlaku di masa akan datang, guna untuk panduan kita. Bila kita buat satu dasar, terutamanya dasar pelajaran, dasar pendidikan, mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempersiapkan generasi kita. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahawa peperangan akhir zaman tidak lagi melibatkan senjata canggih, jadi our preparation for our next generation, generasi baru, ialah untuk mereka itu ada kemahiran, bukan saja kemahiran martial art mempertahankan diri, tapi kemahiran pada alat-alat pertahanan, alat-alat peperangan seperti pedang, dan begitu juga pandai menunggang kuda, kita dah bincang dulu, dan tidak ketinggalan archery, memanah, dan itu mesti dimasukkan. Selain daripada akademi bola sepak, badminton dan sebagainya, tapi apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan physical education itu, mudah-mudahan dapat kita fahami, kita persetujui, dan ada bajet untuk pendidikan pendidikan jasmani untuk itu. Hari ini kita bercakap tentang perkataan ahli, pendek saja, alif, hamzah, ha, lam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak mengulangi perkataan ahli. Hatta dalam bahasa kita pun kita gunakan ahli juga. Bila disebut ahli ini member, atau dikaitkan dengan keluarga. Dan kita juga memahami bila kita sebut ahli ini, maknanya orang tu dia mahir, dia arif, dia expert. Macam contohnya ahli kimia, dia mahir tentang chemistry, tentang bidang yang menjadi kajiannya. Baik, terlihat beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Kita mulakan dengan surah An-Nahl, surah berkenaan dengan lebah. Betapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surah An-Nahl ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Ankabut tentang labah-labah. Jadi dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang makhluk yang dijadikan, iaitu lebah, dan kemudian apa yang dia produce, iaitu madu. Dan dalam surah An-Nahl juga dari ayat 43 dan 44 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan dan perkataan ini memberitahu pada kita dan menggesa kita untuk expert dalam ilmu pengetahuan, mendalami ilmu pengetahuan. Kalau dalam ayat yang lain dari surah At-Taubah, kita diarahkan untuk tafaqquh fid din, liyatafaqahu fid din, untuk mendalami agama, menguasai ilmu pengetahuan, cabang-cabang ilmu pengetahuan dalam Islam. Maka menerusi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkataan ahli. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Dia ujungnya wala'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu berfikir. Jadi dia tak ada, kita tak boleh cari excuses untuk kita berfikir. Dia berfikir ni bukan hanya dikhususkan untuk ahli fikir. Kita selalu cakap, oh ini ahli fikir, pemikir, atau disebut di dalam bahasa Arabnya mufakkir. Ini memang ahli fikir, dia pemikir. Baik. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutuskan sebelum daripadamu wahai Muhammad. Ka di sini merujuk kepada anta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan semuanya di kalangan lelaki-lelaki bertuah, lelaki yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran, innallaha astafa. Kenapa kita menyebut Mustafa Muhammad? Iaitu Muhammad yang Mustafa, yang telah dipilih, yang terpilih. Allah memilih Nabi Muhammad. Jadi dalam ayat ni, innallaha astafa, sebenarnya Allah memilih Adam wa Nuh wa ala Ibrahim, dan ahli keluarga ala Ibrahim. Nanti kita tengok al dengan ahli sebenarnya sama. Ada masanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ahlun untuk merujuk pada anggota keluarga. And then Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perkataan al. Dalam ayat ini perkataannya adalah al wa ala Ibrahim, dan ahli keluarga Ibrahim. Allah pilih di kalangan ahli keluarga Ibrahim termasuklah Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub dan zuriat keturunannya, atau secara ringkasnya mereka ini adalah Bani Israel, iaitu zuriat keturunan Nabi Yaqub, yang mana asal usul mereka adalah Ibrahim. Baik, begitu juga daripada cabang Ismail alaihi salatu wassalam, daripada ibu yang berlainan, maka keturunan Ibrahim adalah Ismail, yang daripada keturunan Ismail ini lahirnya Muhammad Ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kata Allah Nuhi, mereka ini lelaki-lelaki yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul ini, kami wahyukan kepada mereka. Baik, itu kekuatan para nabi dan rasul ini pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Manakala mukjizat hissiyah seperti tongkat Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan yang lain-lain lagi adalah merupakan penguat dan bukti tambahan kepada kerasulan mereka itu, yang mengalahkan apa yang ada di zaman mereka. Terutamanya kalau berbicara tentang Nabi Musa, mengalahkan sihir yang ada, yang dominan di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab itu kemudiannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fas'al, bertanyalah pada ahli dzikr. Ayat ini biasanya orang jadikan dalil untuk kita bertanya kepada orang yang mengetahui. Saya tak tahu tentang satu perkara, saya kena rujuk kepada orang yang expert, orang yang pakar, yang mahir dalam bidang itu. Sebab itu Allah sebut fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli dzikri. Siapakah ahli dzikir yang dimaksudkan di sini? Kita tengok beberapa pandangan. Qala Sufyan, itu salah seorang daripada penafsir, yakni mukmini ahli kitab, iaitu orang-orang mukmin di kalangan ahli kitab. Sebab itu nanti kita tengok ayat-ayat yang mengaitkan tentang ahli kitab. Adakah orang yang
yang dia mahir tentang Bible. Sekarang isu macam-macam. Bible pun jadi isu. Nak bagi balik ke tak nak bagi balik? Kalau bagi semula, apa akan berlaku? Kalau tak bagi, apa akan berlaku? Adakah orang yang dia katakan dia memorize by chapter, by page, ahli kitab, Bible itu dikatakan ahli kitab? Merujuk kepada pandangan Imam Sufyan di sini, menyatakan ahli zikir di sini iaitu orang yang beriman di kalangan ahli kitab. Sewaktu kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli kitab ini masih ada mereka itu berpegang kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, termasuk Taurat dan Injil. Bukan Bible, bukan Old Testament, bukan New Testament. Kerana itu merupakan buku-buku bahasa Inggeris yang kalau boleh kita kata itu terjemahan, translation from apa-apalah, from Taurat ke, from Injil ke, kalau mereka boleh proof itu. Macam juga selalu kita contohkan, kalau saya baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, saya belum dikatakan membaca Al-Quran. Bila saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab La Raiba Fihi, Hudan lil Muttaqin, baru baca Al-Quran. Kerana saya menyebut dalam bahasa wahyunya, itu dalam bahasa Arab. Orang yang membaca tekan Bible atau apa-apa juga yang dalam bahasa Inggeris ke, bahasa Perancis ke, bahasa Melayu ke, bahasa Iban ke, dia tidak dikatakan membaca Injil atau Taurat, kerana dia mesti merujuk kepada kitab yang asal yang diturunkan dalam bahasa Ibrani, yang boleh kita katakan sudah tidak ada, tidak wujud, sudah diselewengkan, ditulis oleh manusia. Itu tidak dikatakan beriman kepada kitab. Jadi kata Sufyan, ahli zikir di sini dia merujuk kepada orang yang dia beriman kepada kitab, dipanggil ahli kitab. In kuntum la ta'lamun, seandainya kalian tidak mengetahui. Yukhbirunakum anna jami'al anbiya'i kanu basharan. Mereka ni yang dikatakan betul-betul ahli kitab ni, mereka akan memberitahu bahawa semua Nabi dan Rasul itu adalah bashar, adalah manusia. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia ahli kitab dan dia menyatakan Isa itu adalah son of God, that is not ahli kitab. Baik. Kemudian fas'alu ahlal kitab fa illam yu'minu fahum mu'tarifuna bi anna ar-rusula kanu minal bashar. Bertanyalah kepada ahli kitab ini, sekalipun mereka itu tidak mau beriman kepada Muhammad, kalau mereka betul-betul ahli kitab, mereka akan mengiktiraf bahawa setiap nabi dan rasul yang diutuskan adalah dari kalangan manusia. Baik, ruwiya ma'nahu an Ibn Abbas wa Mujahid. Dikatakan penafsiran berkenaan dengan ahli zikir ini, berkenaan dengan ahli kitab ini tadi, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Mujahid. And of course, bila kita merujuk kepada penafsiran, yang paling tepat adalah yang sumbernya diambil daripada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik, wa qala Ibnu Abbas, dan ada satu pandangan khusus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia menyatakan ahli zikir ni ahlul Quran, iaitu orang yang mahir, yang arif tentang isi kandungan Al-Quran, yang dia boleh mengeluarkan hukum hakam, bukan setakat hukum hakam tajwid, tapi dia boleh mengeluarkan pengajaran daripada isi kandungan Al-Quran. Kalau ditanya tentang apa kemu'jizatan pada ayat ini, dia boleh bantu kita untuk menerangkannya. Baik, waqila ahlul ilmi, dan dikatakan maksud ahli zikir di sini adalah ahli ilmu, iaitu orang yang mahir tentang ilmu pengetahuan. Wal makna mutaqarib. Jadi makna yang
diberikan oleh Imam Sufyan tadi berkenaan dengan ahli kitab. Begitu juga Ibnu Abbas menyatakan ahlu zikir di sini ahli Al-Quran, itu orang yang mahir berkenaan dengan isi kandungan Al-Quran. Dan begitu juga ada pandangan lain menyatakan ahlul ilmi, sekalipun mungkin dia tidak begitu mahir berkenaan dengan isi kandungan Al-Quran secara keseluruhan, tapi dia menguasai satu bidang ilmu, itu pun dipanggil sebagai ahlul zikir. Maknanya untuk kita menidakkan dia tak alim Al-Quran, tapi dia mahir dalam satu bidang, kajian geologi. Berdasarkan kepada makna takrifan, makna-makna yang diberikan ini, kita tidak boleh menidakkan dia itu sebagai ahlul zikir. Untuk kita rujuk kepada dia sekiranya kita perlu, kita berhajat pada bidang yang dikuasainya itu tadi. Bil bayinati waz zubur. Dalam ayat seterusnya, ayat 44, Allah menyebutkan bil bayinat, iaitu keterangan-keterangan. Yang mana keterangan-keterangan penjelasan ini boleh didapati daripada Al-Quran dan boleh didapati dengan bimbingan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan pada sesiapa yang ia kehendaki. Dan ini umum, in general. Kalau Profesor Stephen Hawking, yang kalau tengok dari segi fizikal dia itu keadaannya begitu, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan pada dia, kepakaran dia dalam bidang fizik. Jadi Allah sebut bil bayinat, iaitu keterangan-keterangan. Waz zubur, zubur ni artinya kitab-kitab, isi kandungan mula daripada Zabur, Taurat dan Injil. Habis tadi kata tak ada pun dah sumber dia, dah tak ada yang original one. Macam mana kita nak dapatkan lagi? Sebab itulah kalau kita lihat, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad al-dzikra. Al-dzikra adalah Al-Quranul Karim. Allah sebut apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga memelihara keasliannya dan menjaga Al-Quran ini daripada dipertikaikan. Bahkan bila sesiapa juga yang membaca Al-Quran, sebab itu Al-Quran ini bukan hak milik, dengar baik-baik, bukan hak milik satu-satu bangsa. Artinya kalau kita letakkan Al-Quran, ada baiknya kita anjurkan hotel-hotel di mana kalau pasukan Algeria tu, katanya dia setiap bilik hotel pemain-pemain dia itu, mereka minta ada mushaf Al-Quran diletakkan di bilik-bilik hotel mereka. Wallahu a'lam. Itu cerita pasal bola lah, pemain Algeria. Jadi nak sebutnya apa pengajarannya? Ada baiknya kita anjurkan. Kan ini negara umat Islam, apa halangannya? Baik kalau kita kata mushaf Al-Quran itu mesti dalam keadaan berwuduk, mesti orang Islam yang memegang. Datangkan Al-Quran dan terjemahannya, letakkan di setiap bilik hotel. Mudah-mudahan itu menjadi tatapan para pengunjung, para penghuni hotel tadi. Tak kira dia siapa, dia pemain Brazil ke, siapa pun yang menginap di bilik itu tadi, mudah-mudahan dia buka Al-Quran ini tadi. Kenapa? Litubayyina linnas, untuk engkau wahai Muhammad menjelaskan, menerangkan. Kerana kalau kita tak bagi orang terpengaruh dengan Bible, dengan Old Testament, New Testament, kitab perjanjian lama, perjanjian baru ni tadi, maka sebagai ganti kita letakkan Al-Quran itu tadi menjadi tumpuan manusia. Sebab itu kita kata Al-Quran ni bukan hak satu-satu bangsa,
Maka mudah-mudahan dengan kita bagi suggestion begini, orang boleh buka Al-Quranul Karim, siapa pun dia, dengan menggunakan terjemahan, dia boleh dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, sang penciptanya. Walaupun dia sekarang ni not yet, belum lagi menjadi Muslim, tapi mudah-mudahan dengan usaha kita itu berikan peluang kepada dia untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala dan memahami isi kandungan kitabullah Azza wa Jalla, dia akan faham. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk engkau menerangkan pada manusia wahai Muhammad apa yang diturunkan pada mereka dan supaya mereka berfikir. Maknanya tugas berfikir ini adalah tugas setiap insan, setiap manusia yang diberikan kemampuan akal fikiran oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat tadi menyebutkan perkataan ahlun di sini merujuk kepada orang yang expert, orang yang mahir dalam ilmu pengetahuan. Hatta perkataan sains tu kalau kita tengok, dia datang daripada perkataan Latin. Perkataan Latin dia S-C-I-E-N-T-I-A, scientia, yang membawa maksud knowledge. Untuk mendapatkan knowledge, maka mesti melalui proses. Hatta Al-Imam Asy-Syafi'i pun menyebutkan lan tanalal ilma illa bisittah, kita tak akan dapat menguasai ilmu melainkan dengan 6 yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i itu tadi. Termasuklah tuluz zaman, panjangnya masa yang kita peruntukkan, dedikasi yang kita berikan untuk kita menguasai ilmu pengetahuan itu tadi. Baik, seterusnya kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membawa maksud ahli keluarga. Baik. Sebelum itu kita lihat dalam selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat, yang dipanggil selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah iaitu apa dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, dalam selawat ini nak tanyalah, bolehkah kita gantikan since perkataan al itu sama dengan ahli? Hari ini kita mula nak gantikan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Boleh atau tidak kita gantikan itu? Jawapannya tidak boleh. Kita tanyalah kepada siapa pun, kenapa tak boleh? Kerana Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebab itu kita menegur siapa juga yang dia solat dia berbeza dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita warisi daripada sahabat tabi'in, para ulama salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang katakan dia mengangkat tu macam orang nak bersilat, kita tegur dia, anak-anak kita betulkan dia. Kenapa? Kerana solat itu tadi mesti persis, tepat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau katalah kita mengada-ngada tukar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad, sama je kan maksudnya, ahli dengan al. Walaupun dia sama, tetapi kerana Nabi menyebutkan al dan kerana itu diambil dari Allah Azza wa Jalla, diambil daripada wahyu, maka hendaklah kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi perkataan al itu tadi, macam yang kita sebut di awal tadi, dia bermakna membawa maksud keluarga, ahli keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampailah penghujung dia fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekali peristiwa sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 73, bila mana malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk memberitahunya bahawa isterinya yang sudah lanjut usia iaitu Sarah akan mengandungkan anak. Lalu
kata isteri kepada Nabi Ibrahim, iaitu Sarah ni tadi, ajuzun aqim. Aku ni dah tua, ajuz ni tua. Maknanya dah lanjut usia, dan aku ni mandul. Buktinya lama kahwin, puluh-puluh tahun tak dapat zuriat. Macam mana? Jadi dia pelik, dia hairan bila diberitahu oleh malaikat. Sebagaimana terkejutnya, kagetnya tempoh hari kita bincangkan berkenaan dengan Maryam, ibu kepada Nabi Isa, bila malaikat memberitahunya bahawa dia akan mengandungkan seorang zuriat, seorang anak yang menjadi Nabi dan Rasul kemudiannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita perkataan malaikat itu kepada Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Baik, itu selalu menyebut ahlul bait yang merujuk kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil ahlul bait. Kita tak condemn orang yang mendakwa dia itu adalah ahlul bait, dia itu adalah ada silsilah zuriat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada Hasan atau Husain ataupun daripada yang lain-lainnya. Sebab anak Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Fatimah, Ummu Kalsum, Zainab, Ruqayyah, baik. Tapi nak sebut di sini ahlul bait dalam ayat ini membawa maksud ahli keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kata malaikat, ta'jabina min amrillah, adakah engkau wahai Sarah berasa hairan dengan ketentuan Allah? Bukankah Allah itu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu bila menghendaki sesuatu maka dia akan berfirman jadi, dan terjadilah perkara tersebut. Ta'jabina min amrillah, adakah engkau berasa hairan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kan rahmat Allah dan keberkatannya itu ke atas kalian. Siapa kalian di sini? Ahlul bait. Jadi perkataan ahl di sini, ahlun di sini membawa maksud keluarga, iaitu anggota rumah, anggota keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini penjelasan atau contoh ayat yang menunjukkan bahawa perkataan ahlun di sini membawa maksud anggota keluarga, family of Ibrahim. Begitu juga dalam ayat dari surah Al-Ahzab, kalau orang mendakwa bahawa dia ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia pastikan ikut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu pesanan kepada wanita-wanita dari kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, isterinya, anak-anak. Apa dia kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Shadaqallahul 'azim. Dan beradalah kalian di dalam rumah, jangan kalian keluar sesuka hati. Ini kalau kita dikendaki untuk pesan pada isteri kita, kalau nak keluar ke mana-mana bagi tahu, kita letak syarat begitu, itu tidak salah. Itu bukan namanya kita kontrol, kita cemburu buta. Sebab dalam ayat ini pun wanita-wanita dari kalangan keluarga Nabi, isteri-isteri baginda, anak-anak baginda pun diarahkan untuk berbuat demikian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan berpakaian yang mendedahkan aurat sebagaimana pakaian jahiliyah. Dan dirikan salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan rijs, iaitu kekejian daripada kalian ahlul bait, iaitu ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membersihkan kalian, menyucikan kalian. Baik.
Begitu juga dalam itu tadi ayat yang menunjukkan ahlul bait di sini membawa maksud ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada contoh yang ketiga dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-12, kalau kita telusuri kronologi macam mana mula Allah ceritakan pada permulaan surah Al-Qasas tu, ibu Nabi Musa alaihi salatu wassalam letakkan anak dia dalam peti, kemudian hanyutkan anak tadi ke sungai, sampailah dia dalam keadaan gundah gulana, tidak keruan, hampir hilang pertimbangan dia, sehinggalah dia diberitahu oleh anaknya sendiri, iaitu kakak pada Nabi Musa, bahawa dia diarahkan untuk pergi ke istana untuk menyusukan Musa alaihi salatu wassalam. Jadi dalam ayat yang ke-12 dari surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl faqalat hal adullukum 'ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Sadaqallahul azim. Jadi perkataan ahlul bait itu tidak hanya merujuk pada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga membawa maksud dalam ayat ini khusus untuk ahli keluarga Nabi Musa. Dan kami haramkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Perkataan haramkan di sini bukan maksudnya Nabi Musa diharamkan untuk minum daripada susu wanita-wanita yang lain. Bukankah dalam Islam ada hukum ibu susuan? Kita dah bincangkan dulu macam mana dia mempengaruhi ibu susuan tadi berdasarkan kajian. Begitu juga dalam ayat ini, haramna tidak membawa maksud haram susu wanita yang lain daripada ibu Nabi Musa itu untuk diminum. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan bahawa ini semua telah pun ditetapkan, disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sanggup menunggu masuk bayar tiket mahal untuk menonton sebuah filem yang maknanya dia nak tengok jalan cerita dia itu, Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu kita dalam kronologi peristiwa mula daripada Nabi Musa dilahirkan, letak dalam peti, dihanyutkan ni tadi. Allah Subhanahu wa taala nak kita mengkaji macam mana kronologi peristiwa ini dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun atur, menetapkan ketentuan. Datang wanita-wanita, siapa juga wanita, Nabi Musa reject, tak nak. Lalu di sinilah kata Allah, faqalat hal adullukum, maka kakak pada Nabi Musa ni beritahu, hal adullukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian semua, wahai family Fir'aun, tentang ahli bait, tentang ahli keluarga. Maknanya keluarga dia sendirilah, ibu kandung dia sendiri yang akan menyusukan dia. Baik. Jadi seterusnya kita lihat pada bahagian yang ketiga di sini, perkataan ahlun juga membawa maksud ahli kitab. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat 109, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Maknanya perkataan ahlun di sini merujuk kepada ahli kitab sebagaimana salah satu daripada penafsiran berkenaan dengan ahlul zikir yang disebutkan di sini. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat yang ke-64, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak ahli kitab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menjalankan tugas kita bagi mengajak golongan non-muslim ini tadi untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita yakin media massa ataupun siaran-siaran
yang ada ini tidak memerlukan kita untuk turun padang mengajak golongan non-muslim ini untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin dengan media massa, surat khabar, TV, dengan siaran-siaran, risalah-risalah ini tadi sudah cukup enough untuk kita terlepas daripada kewajipan menjalankan atau convey the message that there is no God but Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak yakin, maka selagi hayat dikandung badan, lagi hidup, lagi ngelabat, maka marilah kita lihat apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ahli kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita bersepakat untuk satu kalimah. Apa dia? Sawa'un bainana wa bainakum, yang mana kita boleh bersepakat berkenaan dengannya. Apa dia? Alla na'budu illallah, bahawa kita jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian nak menggunakan kalimah Allah Subhanahu wa taala, silakan. You're most welcome to use the word Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat dia di sini, taklah kita menyembah, jangan kita menyembah melainkan Allah Azza wa Jalla satu. Wala nusyrika bihi syai'an, dan jangan kita mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu. Jangan. Sebab itu kalau kita ditanya, baik, gereja bolehkah ditukarkan menjadi masjid? Dah lama dah Panglima Sultan Muhammad Al-Fatih menukarkan gereja itu menjadi masjid. So what's wrong with it? Sebab itu ayat ini dia memberikan pengajaran yang mendalam pada kita bahawa Islam ini adalah agama kehidupan. Islam bukan suruh demolish apa yang ada itu tadi untuk kemudian kita terpaksa membina yang baru. Muhammad Al-Fatih, adakah dia melakukan satu bid'ah? Astaghfirullahalazim. Betapa Muhammad Al-Fatih dia masuk dengan penuh tanda kesyukuran. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Muhammad Al-Fatih. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi tahu nama dia sama dengan nama aku, tapi dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selepas 800 tahun selepas Nabi ucapkan itu, maka umat Islam dapat melihat apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la tuftahannal Qustantiniyah, sesungguhnya akan dibuka Al-Qustantiniyah. Waktu Nabi mengucapkan itu, Rom dan Parsi masih lagi gah, dengan gedebenya kuasa Rom dan Parsi ini tadi melakukan kezaliman di atas muka bumi. Tapi Nabi sebut Qustantiniyah itu la tuftahanna al-Qustantiniyah, akan dibuka Qustantiniyah. Fala ni'mal jaysh, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jayshu dzalikal jaysh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkas saja. Dan para sahabat selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk sampai kepada Qustantiniyah, membuka kota Konstantinopel. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan 800 years after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad Al-Fatih yang mewarisi kesultanan daripada ayahandanya Sultan Murad, dia masuk ke kota Konstantiniyah dan kemudian dia menukarkannya menjadi Islampol, datang kemal jadi Istanbul. Dia menimbulkan sekularisme yang kesannya sehingga hari ini. Mudah-mudahan kita doakan insan-insan seperti Erdogan yang berusaha, try his best
untuk mengembalikan Konstantinia yang pernah dibuka oleh Muhammad Al-Fatih itu tadi, yang mana kalau kita lihat nanti kita tengok at the end nanti dalam perkhabaran peristiwa akhir zaman, insya-Allah nanti kita sebutkan hadisnya. Di situlah pertembungan, dan di situ nanti umat Islam akan masuk dengan selamat tanpa membawa sebarang senjata, tapi Konstantinia akan dimasuki oleh umat Islam selepas ditawan semula oleh tentera Nasrani. Pada akhirnya umat Islam akan masuk dengan aman, sebagaimana Muhammad Al-Fatih Muhammad Al-Fatih rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia masuk dengan penuh keinsafan, dengan tunduk, menandakan kesyukuran pada Allah, menandakan keyakinannya kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, to the power of mu'jizat, the words the Prophet sallallahu alaihi wasallam yang bila diyakini betul-betul, the next generation itu akan membuktikan apa yang telah pun diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik pada ayat ni tadi, menjadi tugas pada kita untuk mengislamkan sebagaimana Muhammad Al-Fatih. Kalau kita kata kita belum ada the generation seperti generasi Muhammad Al-Fatih, dia insan biasa, dia bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bukan daripada kalangan sahabat Nabi 800 tahun. Tapi yang membezakannya adalah keyakinan dan sistem tarbiyah pendidikan yang diterima oleh Muhammad Al-Fatih dan generasi yang ada. Imagine berpuluh kapal tu boleh diangkut dengan jalan darat, dilicinkan perjalanan itu tadi dengan minyak zaitun. Itu how big their effort untuk mencapai apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Mereka bukan nak nama, tapi mereka telah membuktikan kesungguhan mereka. Bagaimana dengan kita? Kalau Muhammad Al-Fatih boleh mengislamkan Konstantinia, jadi menjadi cabaran pada kita untuk kita, insya-Allah mudah-mudahan gereja Melayu tu, jalan Gasing ke Jalan Osman, PJ tu, kita jadikan masjid, insya-Allah. Kenapa? Kerana ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengajar. Walaupun ayat ini merujuk pada ahli kitab yang expert, kalau kita kata sekarang dah tak ada ahli kitab, bahkan perbincangan berkenaan dengan ahli kitab ni menjadi polemik. Kalau di Indonesia orang boleh berkahwin campur, alasan dia ahli kitab. Dalam satu rumah ada Kristian dan ada Islam. Mudah-mudahan itu tidak berlaku di tanah tumpah darah kita ini. Jadi sebagai kesimpulan, kita lihat bahawa dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ahlun yang satu dia merujuk kepada ahli keluarga, sebagaimana ayat-ayat yang kita contohkan, dan begitu juga dia membawa maksud kepada keahlian kita dalam satu-satu bidang, terutamanya keahlian kita dalam ilmu pengetahuan yang merujuk kepada agama kita, iaitu Islam, yang bila kita ditanya tentang sesuatu perkara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah pada kita untuk kita menerangkan dan menjelaskannya. Begitu juga maksud ahli di sini sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kalau kita yakin orang-orang yang memegang satu-satu perkara itu dia memang orang yang ahli, orang yang berhak memegang itu tadi, kita in a comfort zone. Or else kita lihat apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila salah seorang daripada sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?"
Kan dalam hadis kedua matan Arba'in tu, Al-Imam An-Nawawi memasukkan peristiwa kedatangan Jibril sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Sayyidina Umar meriwayatkan ada seorang lelaki yang tidak dikenali, itulah sebenarnya Jibril. Bila Jibril tanya, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritahu aku tentang kiamat. Jadi Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya Nabi nak bagi tahu dirinya sendiri, Muhammad tidak mengetahui, begitu juga Jibril. Jadi seorang sahabat bertanya dalam hadis, mata sa'ah, bila kiamat ya Rasulullah? Jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini cukup memberikan pengajaran pada kita. Itu apa dia? Kata Nabi, idza wussidal amru. Apa maksud wussida? Wussida maknanya diserahkan. You give, apabila diserahkan suatu urusan itu ila ghairi ahlihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada yang bukan ahlinya, pada orang yang bukan berhak untuk mengendalikannya. Katalah bagi saya akaun, suruh saya kira. Saya bukan accountant, saya tak tahu kira. Mungkin saya boleh kira perbelanjaan minyak ni nak dekat GST ni. GST pula. Maknanya bolehlah kira minyak apa semua berapa. Relevan ke tak relevan GST ni, bolehlah. Tapi kalau nak suruh buka account, explain like accountant, I cannot. Not expert in that. Sebab itu Nabi SAW menjawab, idza wussidal amr. Dalam hadis itu disebut aina sa'il, sebab Nabi tak sempat jawab tadi. Nabi sedang sibuk menerangkan perkara yang lain. Tapi Nabi sebagai insan yang kuat ingatannya, dan dia senantiasa meraihkan persoalan, dia tidak reject begitu saja. Aina sa'il, mana tadi yang bertanya tadi? Sahabat yang bertanya tadi mana? Dia nak jawab sekarang. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila diserahkan suatu perkara, suatu urusan itu pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi dia sebenarnya peranan kita besar. Peranan kita untuk kita misalnya tentang soal kepimpinan negara, kita nak serahkan pada siapa? Adakah apabila kita memilih satu-satu yang melibatkan sebagai contoh kepimpinan negara, kita yakin dia orang yang ahli berkenaan dengan kepimpinan negara? Kalau kita yakin, dan ini kerja memberitahu berkenaan dengan hadis ni, dia bukan hanya merupakan ceramah pilihan raya, musim pilihan raya, tapi dia kerja berterusan, dan dia tidak boleh dianggap sebagai kempen mewakili parti-parti politik, tapi dia kempen untuk memberitahu di kalangan, kalau kita bercakap tentang kenegaraan, di kalangan warga negara ni, kita bagi tahu, serahkan urusan pemerintahan ini pada orang yang ahli dia, orang yang berhak. Atau kalau tidak, kita akan sama-sama menanggung beban kerugian di dunia dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Don't say, oh I don't know that. Itu pribadi. Kita bukan cakap soal pribadi. Nothing to do with the pribadi dalam hal ini. Kita bercakap soal kelayakan. Sebab itu bila disebut ahli ni, bahasa kita pun kita boleh faham, oh ini dia ahli akademik, dia berkelayakan. Kita believe, kita put the trust. Jadi bukan kerja yang mudah untuk put the trust di sini dalam hal ini. Sebagaimana kita trust pada imam ni dia maknanya kita memang trust dia mengetuai solat kita. Sebab itu kita put trust untuk dia berada di depan. Bagaimana dalam soal solat kita begitu prihatin, kita begitu detail, manakala soal kenegaraan
kita ambil sambil lewa, ambil mudah, taking for granted. Sedangkan Nabi SAW membicarakan tentang soal kepakaran, kelayakan tentang memanglah Nabi tak sebut tentang kenegaraan, tapi Nabi sebut in general. Apabila diserahkan suatu urusan amr, maka kiaskanlah. Kalau ini urusan besar, kalau masjid pun diserahkan urusannya kepada orang yang kita trust dia boleh mengendalikan, bagaimana tentang soal yang lebih besar daripada masjid itu sendiri. Jadi mudah-mudahan sebagai penutup, hadis Nabi SAW ini menerangkan pada kita bahawa ayat firman Allah Subhanahu wa taala sama ada dari surah An-Nahl tadi berkenaan dengan kelayakan, kemahiran, kepakaran, dan begitu juga sebagai penutup tadi pesanan Nabi SAW bahawa satu urusan itu mesti diserahkan pada orang yang betul-betul berkelayakan, menggugah kita untuk sama-sama work, memberikan kefahaman bahawa insya-Allah akan lahir generasi seperti generasi Muhammad Al-Fatih yang ahli, yang berkelayakan untuk menukar gereja menjadi masjid, sebagaimana yang telah pun dibuktikan oleh generasi tersebut. Mudah-mudahan perbincangan berkenaan dengan perkataan ahli ini memberikan manfaat untuk saya dan tuan-tuan semua, dan kongsi-kongsikan, bayarlah upah sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi SAW, iaitu balighu anni walau ayat. Nabi tak minta upah, tapi Nabi mengarahkan untuk kita menjalankan tugas, sampaikan daripada aku walau ayat, kata Nabi, walaupun satu ayat. Maka kita dapat satu ayat hari ini, satu perkataan iaitu ahli, sebar-sebarkan the understanding of it, and we try our best to work on mendapatkan generasi yang ada ahli, kelayakan untuk meneruskan survival kehidupan sebagai muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang sejati. Mohon ampun dan maaf ada terlanjur perkataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juara-juara dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita remind each other, jangan terlalu tumpukan perhatian pada siapa nak jadi juara Piala Dunia tahun ini, tapi kerja kita lebih kepada, insya-Allah kita pastikan kitalah juara-juara yang mendapat kurniaan Lailatul Qadar pada Ramadan yang pasti datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alil Qur'anal Karim rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba hammina wa ghammina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait. Allahumma in kunta ta'lamu anna ulata umurina wa ulata umuril muslimin ala wajhil ardi min al-ashrar fa'abdilhum bil akhyar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna minan najihin fi Ramadan. اللهم ارزقنا العبادة في رمضان. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.